Bertemu kembali, sebanyak 123,133 kes denggi telah dilaporkan pada 2023 berbanding 66,102 kes bagi tempoh sama tahun 2002, iaitu peningkatan sebanyak 86.3%. Selain itu, jumlah kematian akibat komplikasi demam denggi adalah sebanyak 100 kematian dilaporkan pada tahun 2023 berbanding 56 kematian bagi tempoh yang sama bagi tahun 2002. Dan pada Jumaat, Kementerian Kesihatan menerusi mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-393 meluluskan pendaftaran bersyarat kepada produk vaksin denggi iaitu Qdenga untuk digunakan bagi individu berumur 4 tahun dan ke atas. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan berkata, produk berkenaan telah dipersetujui untuk didaftarkan selepas PBKD berpuas hati dengan hasil penilaian keberkesanan, keselamatan dan kualiti produk yang dijalankan pemegang pendaftaran produk PRH. Dan bersama saya ketika ini untuk mengulas mengenai perkara ini ialah Pakar Kesihatan Awam Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Kita melihat statistik kes denggi pada tahun ini meningkat 86.3% daripada tahun sebelumnya. Jadi, Prof, kita bercakap juga mengenai Qdenga dan ada pastinya dalam demam denggi ini ada varian-varian tertentu. Dan sejauh mana keberkesanan Qdenga ini dan bagaimana penilaian dilakukan ataupun penilaian awal dilakukan terhadap pesakit-pesakit denggi ini? Mungkin Prof boleh terangkan dengan bahasa yang mudah difahami, Prof. Okey, secara umum kita dapati selepas pandemik COVID-19, angka kes denggi meningkat, melonjak dengan begitu tinggi sekali dan corak berkenaan berterusan pada tahun ini dan dijangkakan akan terus meningkat. Untuk itu, keputusan kerajaan meluluskan vaksin betul oleh Takeda ni adalah merupakan satu keputusan yang sangat dialu-alukan, yang mana berdasarkan kajian klinikal yang telah dilaksanakan sejak lebih kurang 4 tahun setengah yang lalu telah membuktikan bahawa vaksin berkenaan berkesan untuk mengurangkan kemasukan ke ward dan juga kesan-kesan komplikasi yang serius. Secara umum keberkesanan vaksin ini adalah sekitar 62 hingga 80% dan secara umum didapati bahawa ia telah menurunkan kadar kemasukan ke hospital sehingga 84%. Jadi ia memberikan harapan dan membolehkan kawalan dan juga pencegahan denggi dapat dilakukan dengan lebih berkesan di samping langkah-langkah kawalan dan pencegahan sedia ada. Pada masa ini kita sangat bergantung kepada corak pencegahan yang diambil iaitu seperti semburan kabus atau tingkah laku dan juga untuk mendapatkan rawatan awal seperti mana yang disyorkan. Terdapat juga syor untuk menggunakan perangkap nyamuk dan kita juga menggunakan pendekatan nyamuk dengan kelulusan vaksin yang sedia ada ini memberikan harapan baru bagi membolehkan kes-kes denggi dapat diturunkan. Baik, Prof. Adakah selepas menerima vaksin itu ada kemungkinan lagi seseorang itu dijangkiti demam denggi ini, Prof? Kajian telah dilakukan lebih kurang 4 tahun setengah dan mereka melihat kepada keberkesanan tersebut dalam tempoh jangka masa yang panjang. Dan keberkesanan itu didapati agak memuaskan, memberangsangkan, yang mana dos yang diberi adalah pada tempoh selang 3 bulan untuk 2 dos yang pertama, kemudian booster pada tempoh 9 bulan selepas itu. Dan mereka melihat pada jangka masa yang panjang, ia dapat melindungi seseorang itu daripada varian-varian kesemua varian-varian 1 hingga 4 dan dalam konteks itu pada pandangan saya ia memberikan harapan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat umum dari mendapat demam denggi ataupun kes-kes komplikasi serius akibat demam tersebut. Baik, Prof, kita pernah melalui tempoh COVID di mana kerajaan telah meminta rakyat Malaysia untuk mengambil vaksin COVID-19. Jadi bagaimana strategi pengagihan ataupun penyampaian vaksin ini kepada masyarakat, Prof? Adakah ia wajar dilakukan dalam satu-satu tempoh tertentu ketika mana jangkitan meningkat ataupun harus terus diedarkan bersesuaian dengan waktunya, Prof? Pada pandangan saya ia bergantung kepada kajian kos keberkesanan dan juga kemampuan kos yang mampu ditanggung oleh kerajaan. Dari sudut kesihatan awam ia wajar distratifikasikan kepada mereka yang memerlukan, terutama populasi yang berisiko dan lebih-lebih lagi pada kumpulan kanak-kanak dan juga remaja. Dan untuk itu, untuk tempoh yang terdekat, pada pandangan saya mungkin di peringkat swasta, pengamal-pengamal swasta boleh
terus mendapatkan bekalan berkenaan menurut spesifikasi ataupun mekanisme yang tertentu, manakala ia mungkin mengambil masa sedikit untuk diserapkan dalam program imunisasi kebangsaan. Namun dalam konteks kesihatan awam, saya sangat mengharapkan ia juga dapat dimasukkan dalam program imunisasi kebangsaan, terutama untuk meliputi mereka-mereka yang rentan di kalangan kanak-kanak. Baik, Prof. Dan ini mungkin soalan saya yang terakhir. Dalam masa proses nak mengedarkan atau pemberian vaksin kepada masyarakat di luar sana, pasti akan ada tentangan daripada kumpulan-kumpulan tertentu yang mengatakan vaksin akan memberi kesan sampingan dan sebaiknya. Dan seterusnya lah kesan-kesan sampingan ini. Ini sesuatu perkara yang mungkin ditakuti oleh rakyat-rakyat Malaysia sebenarnya ataupun mereka yang berada di luar sana. Jadi apa strategi yang paling berkesan sebenarnya, Prof, untuk memastikan vaksin ini dapat diedarkan secara berkesan kepada semua golongan masyarakat untuk kita sama-sama mengurangkan kes demam denggi ini, Prof? Perkembangan ataupun pembangunan vaksin denggi ini kita dapati sangat berbeza berbanding dengan vaksin COVID-19. Masa COVID-19 tu memang kita bekerja dengan masa, bersaing dengan masa bagi membolehkan wabak dapat dikawal. Yang mana ia dihasilkan dalam tempoh yang agak cepat, namun dari segi saintifik terbukti berkesan. Namun untuk denggi ni, vaksin denggi ni, ia telah dibangunkan sejak sebelum pandemik lagi pada tahun 2019. Maksudnya kajian klinikal telah bermula sejak tempoh itu dan berterusan hingga pada masa ini. Dan pada masa ini sebenarnya mereka menumpukan pada fasa 4 dan data-data untuk fasa 1, fasa 2, fasa 3 telah membuktikan keberkesanan vaksin tersebut untuk mencegah dan juga mengawal denggi dan juga mencegah seseorang daripada mendapat komplikasi yang serius. Jadi pada pandangan saya tidak ada perkara yang perlu dirisaukan sebab dari segi keberkesanan dan juga keselamatan telah dibuktikan ia tidak memberikan kesan-kesan yang serius ataupun mungkin akan menjejaskan kesihatan masyarakat. Yang penting di sini ialah hasil saintifik telah membuktikan sedemikian dan kita harap kerajaan dan juga masyarakat sama-sama dapat berganding bahu bagi membolehkan ianya diterima pakai dan dapat membendung peningkatan kes-kes denggi pada masa akan datang.